Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah, bertemu lagi kita dalam PDPR darjah 2 pada hari ini, iaitu pelajaran sirah. Okey, yang mana hari ini kita akan belajar pelajaran 3 yang bertajuk kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, murid-murid ingat lagi tak siapa itu Nabi Muhammad? Okey, siapa itu Halimatus Sa'diyah, Suwaibatul Aslamiyah? Okey, ingat tak lagi? Cikgu harapkan kamu semua ingat pelajaran-pelajaran yang lepas, yang telah cikgu terangkan. Okey, baiklah, seterusnya kita akan tengok permulaan pelajaran ataupun pengenalan pelajaran untuk pelajaran yang ketiga ni, iaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil hingga wafat sentiasa dipandu oleh Allah Taala kerana baginda adalah insan terpilih. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibahagikan kepada beberapa peringkat, murid-murid, untuk dikaji dan dihayati kerana baginda adalah contoh teladan yang utama. Okey, murid-murid, baiklah. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kehidupan Rasulullah pada zaman remaja dan belia. Okey, kemudian yang kedua, kehidupan Rasulullah pada zaman ia dewasa. Okey, baiklah, kita tengok kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman remaja dan belia. Okey, bermula kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zaman remajanya, beliau di dalam jagaan bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah belajar berdikari. Okey, apa tu berdikari? Berdikari itu adalah berdiri di atas kaki sendiri. Dia tidak perlukan bantuan orang lain. Dia beranikan diri, buat semua perkara, yakin dirinya boleh melakukan. Okey, kerana tidak mahu membebankan bapa saudaranya yang mempunyai ramai anak. Okey, jadinya Nabi belajar berdikari sebab bapa saudaranya ni anaknya ramai. Kemudian kehidupannya susah. Jadi dia tak nak membebankan. Sebab tu Nabi lebih rela belajar berdikari. Okey, kemudian apa dia cabaran ataupun peristiwa yang berlaku ketika zaman Nabi remaja dan belia ni? Okey, yang pertama, beliau terlibat dalam peperangan Fijar ketika berumur 15 tahun. Okey, 15 tahun dah menghadapi peperangan. Okey, kemudian yang kedua, bekerja mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad dan penduduk di Mekah. Okey, ingat lagi tak di perkampungan Bani Sa'ad siapa yang tinggal? Okey, bagus. Okey, di perkampungan Bani Sa'ad, ibu susuan Nabi tinggal di sana, iaitu Halimatus Sa'diyah. Seterusnya, yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam ketika berumur 25 tahun. Kemudian seterusnya, berkahwin pula dia dengan Sayyidatina Khadijah ketika berumur 25 tahun. Okey, dan yang kelima, membantu menyelesaikan masalah peletakan Hajarul Aswad di Kaabah ketika berumur 35 tahun. Okey, Hajarul Aswad. Hajarul Aswad terletak di Kaabah. Okey, apa maksud Hajarul Aswad? Hajarul Aswad adalah batu hitam. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya kita akan tengok pula keistimewaan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad banyak mempunyai keistimewaan di kalangan kaumnya, dan kita boleh jadikan ia sebagai satu perkara yang perlu kita ikuti untuk menjadi seorang insan yang lebih baik. Okey, keistimewaan Nabi yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia. Kemudian dia jujur, dia amanah. Sebab tu beliau digelar dengan gelaran Al-Amin. Kemudian peribadinya yang menarik. Okey, seterusnya yang keempat, pemikiran Nabi sangat tajam. Okay, walaupun Nabi ni seorang yang ummi, tidak tahu apa-apa, tak tahu baca, tak tahu menulis, tak sekolah tinggi, tak apa, tapi Allah kurniakan dia pemikiran yang tajam. Kemudian Nabi akan berkata-kata pada perkara yang penting saja, tak macam kita kan. Tu yang ada gelaran makcik bawang, mak bawang, anak bawang kan. Jadi pelajarannya, kita perlu berkata-kata pada perkara yang penting saja. Kalau tak ada, diam itu adalah lebih baik. Okey, menurut Ummul Mukminin, iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey, siapa Sayyidatina Khadijah? Sayyidatina Khadijah adalah isteri Rasulullah. Okey, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat sabar, walaupun ditentang oleh orang-orang kafir musyrikin tentang dakwahnya, dibaling dengan batu, dibaling dengan telur dan sebagainya, tapi Nabi tetap sabar. Okey, kemudian menanggung bebanan orang yang lemah. Okey, seterusnya membantu orang yang memerlukan. Okey, macam kita juga sekarang boleh kita buat. Okey, bila kawan-kawan kita susah ataupun siapa yang susah, okey, kalau kita ada rezeki lebih, kita beri. Okay, walaupun kadang-kadang dalam mungkin nak beri orang, dalam poket kita cuma ada RM3. RM3 tu kita memang nak gunakan, nak beli sesuatu yang penting, tapi oleh kerana kita percaya pada rezeki Allah, kita berikan sebahagiannya kepada yang memerlukan tadi. InsyaAllah Allah akan balas dengan yang lebih. Kemudian memuliakan tetamu dan kemudian membantu sebarang perkara yang melibatkan kebenaran. Itu dia adalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh sama-sama jadikan contoh. Seterusnya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dewasanya. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman dewasa menjadi bertambah mencabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menempuhi berbagai peristiwa, sama ada yang sedih atau yang menggembirakan hati baginda. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman dewasa boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, kehidupannya sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, kehidupan sebagai Rasul dan ketua keluarga. Dan yang ketiga, kehidupan sebagai Rasul dan ketua negara. Kita tengok kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi dan Rasul apabila turunnya ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq semasa di Gua Hira. Peristiwa ini berlaku ketika baginda berumur 40 tahun. Kita cuba baca sama-sama. Tengok muka surat 19 surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian alam. Ia menciptakan manusia dari seketul darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha
pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW berdakwah lebih kurang 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey. Dakwah Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada dua murid-murid. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi. Kemudian yang kedua, berdakwah secara terbuka. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi hampir 3 tahun di murid-murid, manakala peringkat dakwah secara terbuka bermula tahun keempat kenabian hingga baginda wafat. Intisari dakwah Islam di Mekah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Kemudian, mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang ketiga, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keempat, menyerahkan urusan kepada Allah. Itu adalah di antara intisari dakwah Rasulullah SAW. Baiklah murid-murid, rasanya cukup setakat itu dulu cikgu terangkan tentang pelajaran ketiga kita, iaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi cikgu ada tugasan untuk murid-murid. Tugasan ni murid-murid boleh buka daripada muka surat 7, iaitu daripada pelajaran kedua, iaitu pengasuh Nabi Muhammad SAW. Cikgu nak berikan soalan. Tengok soalannya tu. Soalannya ialah dia suruh jawab soalan berikut. Yang pertama soalannya, senaraikan 6 nama pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siapakah Suwaibatul Aslamiyah? Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain bersama Abdullah, apakah yang telah berlaku? Yang keempat, semasa dalam jagaan Abu Talib, apakah kerja yang telah dilakukan Nabi? Itu saja soalannya. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab. Ibu tolong bantu ya anak-anak untuk menjawab soalan berikut. Jawab di buku tulis. Apabila telah selesai menjawab, bolehlah hantarkan kepada cikgu. Rasanya cukup setakat di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa'.